Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaina. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanggal 23 Ramadan, Allah menemukan kita pada tengah hari yang barakah, pada waktu yang dekat nak masuk zuhur, ataupun ini adalah waktu biasa makan tengah hari. Namun janganlah risau dan jangan bimbang. Walaupun mungkin solat zuhur kita lambat sedikit, mungkin lepas pukul 2 kan, sehabis kuliah, namun ia tidaklah menjadi satu perbuatan yang makruh, kan, perbuatan yang sengaja menangguh-nangguh ataupun melambatkan solat. Sebab memang sunat yang sangat dituntut menyegerakan solat di awal waktu, sangat dituntut. Tetapi menuntut ilmu, majlis ilmu juga adalah satu fardu kifayah, kadang-kadang jadi fardu ain yang juga sama-sama sunat muakkad yang sangat dituntut. Jadi bila bertembung sunat dengan sunat, dia tak timbullah soal makruh mana yang perlu diutamakan, kedua-dua ni pun baik. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur majlis ilmu kita pada tengah hari ini, iaitu yang dianjurkan oleh Khairat MRCB Resources Corporation Sdn Bhd. Subhanallah. Terima kasih pada Puan Halijah binti Sajiman selaku moderator. Seterusnya yang saya hormati yang berusaha Datuk Haji Ishak bin Haji Muhammad selaku penasihat pertubuhan Badan Khairat MRCB mewakili pengurusan tertinggi MRCB. Seterusnya kepada ketua-ketua jabatan kaki tangan MRCB, NJK Pertubuhan Badan Khairat MRCB selaku badan penganjur, dan yang saya muliakan, saya hormati Ustazah Nurul Hidayah, wakil daripada PPZKN, sahabat juga guru saya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Hidayah Adinda. Subhanallah. Seterusnya hadirin hadirat yang hadir semuanya. Dan untuk makluman, kita juga bersiaran melalui, sebab alang-alang kita dalam tu, saya buka juga siaran melalui IG supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Jadi pihak RICG, pihak Ustazah Nur Hidayah, mana-mana yang berusaha pahala tu lebih tersebar luas lah, kerana anda penganjur, saya adalah penyampai, dan mungkin yang mendengar adalah jauh mendapat banyak manfaat. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ni segan tengok Ustazah Hidayah. Ustazah Hidayah orang yang alim, orang yang dari banyak ilmu dan pengalaman. Jadi saya harap Ustazah Hidayah bolehlah kan, apa-apa boleh menegur saya dan sebagainya. Begitu juga dengan semua yang hadir. Kadang-kadang di hadapan ni orang yang jauh lebih alim kan, lebih soleh, lebih beramal, Masya Allah, berbanding yang berkata-kata ni. Jadi saya hadir atas dasar amanah yang telah diberikan untuk saya menyampaikan. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini 23 Ramadan. Kita mungkin tinggal Ramadan 7 hari ataupun 6 hari. Kalau Ramadan 29 hari, maksudnya 6 hari saja lagi. Kalau Ramadan 30 hari, maksudnya kita ada waktu lebih kurang 7 hari. Hari ini dah 23 Ramadan, Masya Allah. Cuba bayangkan situasi yang mana kita ni nak ambil exam, kan? Exam paling besar dan menakutkan bagi rakyat Malaysia, SPM lah, kan? Walaupun universiti pun, masa ambil degree ke, masa ambil diploma ke, masa ambil master pun, tak ada exam yang lebih takut melainkan SPM tu lah. Soalnya SPM tu penentu masa depan lah, kan? SPM lah yang akan membuatkan hala tuju kita akan datang tu cerah ke, terang ke, gelap ke, kelabu ke. Allahu Akbar. Rasa ketakutan SPM tu kan boleh lagi terbayang. Oh, SPM, Masya Allah. Jadi bayangkan kalau kita tinggal SPM lagi, kalau lagi 2 bulan, okey lah. Lagi sebulan, okey lagi. Tinggal SPM lagi 1 minggu, masa tu memang tak lalu makan lah, kan? Makan tu je tapi sambil dengan buku. Sebab apa? Lagi-lagi yang study last minute. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya sendiri pun jenis yang study last minute juga. Memang akan sejuk seram kadang 2-3 hari. Dan ramai orang di bulan Ramadan last minute baru dia kejar betul-betul Ramadan.
Saya kira golongan ini bukanlah golongan yang sangat malang. Tak. Bukan golongan yang rugi. Sekurang-kurangnya dia sedar dia berada di bulan Ramadan, dan bila hujung-hujung ni baru dia terasa, ya Allah, apalah yang aku buat 3 hari ni. Baru 5 juzuk je turunnya aku. Sempat lagi ke ni aku nak kejar ni Ramadan ni. Lepas tu bila tengok zikir pun macam makin kurang, sedekah pun tak banyak. Lepas tu bila dia tengok kita nak kejar Lailatul Qadar, tapi tinggal 2 malam dia lagi. Kan? Kalau kira tinggal 2 malam saja lagi, malam apa ni yang dijangka malam ganjil, lebih kurang 2 malam, 3 malam je lagi ganjil. Ada orang dia kira macam tu. Lepas tu dia kata macam tak ada harapan tu, tak payahlah nak kelang kabut. Ada orang bila dah hujung, dia lagi down. Bukan down, dia lagi menyia-nyiakan ruang waktu. Tapi saya percaya kalau kita letakkan motivasi kita SPM ataupun peperiksaan ataupun interview, kan lagi sebulan interview, okey, tapi interview lagi tinggal seminggu, kita pun study sebab kita rasa perlu sangat dapat kerja. Tuan-puan dan Allah sekalian, Ramadan kita nak dapat piala apa? Ramadan kita nak dapat apa? Kalau SPM nak dapat kejayaan cemerlang. Kalau nak interview suatu syarikat yang besar, mungkin 2 minggu sebelum tu kita dah preparation. Kita dah buat kajian tentang syarikat tu. Kita dah tanya dah orang ni, macam mana lah ni kalau nak dapat. Kita cari pula orang yang dalam tu, kau interview dulu, cari lepas, buat persiapan. Last minute lagi kita gandakan. Subhanallah. Itu sebab apa? Nak dapat pekerjaan bahagian dunia. Tuan-puan sekalian, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum subhanallah. Minta maaf, Encik kenapa kata tak ada suara dekat IG? Minta orang cek tak ada suara. Betul ya? Minta maaf, tiba-tiba berhenti. La'allakum tattaqun. Subhanallah. Tak tengok, ada tengok tak komen? Ramai kata, rupanya daripada tadi tak ada suara IG. Okey. Tak maaf. Okey, kita mula balik. Subhanallah, bukan mula pada awal. Jangan bimbang. Masya Allah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh taqwa. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, yang kita nak kejar daripada segala ibadah di bulan Ramadan, siangnya berpuasa, qiyamun nahar, menghidupkan siang dengan berpuasa, qiyamul lail pula, menghidupkan malam dengan solat maghribnya, solat isyaknya, Al-Qurannya, zikirnya, solat tarawihnya, kan? Subhanallah. Itu qiyamul lail, siang dan malam kita hidupkan. Masya Allah. Hasil daripada proses kita masuk bulan Ramadan ini untuk dapat apa? Satu anugerah yang namanya taqwa. Satu piala yang namanya taqwa. Masya Allah. Jadi, kenapa kita nak kejar taqwa? Dan Allah mulakan firman itu dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah bukan menyebutkan wahai manusia ataupun wahai orang Islam, tapi orang yang beriman. Berpuasalah kamu, nanti kamu akan, insya Allah, mudah-mudahan kamu akan dapat taqwa. Maksudnya kedudukan taqwa ini lebih tinggi daripada al-muttaqin, lebih tinggi daripada al-mu'minin, lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Dan memang kita kena kejar kedudukan taqwa. Orang yang beriman, dia dijamin masuk syurga. Itu hadis Nabi, akan masuk syurga walaupun ada sebesar biji zarah iman. Tapi mungkin diazab dulu dalam neraka disebabkan dosa maksiat yang dilakukan. Mungkin diazab dulu tuan-puan sekalian. Subhanallah. Tapi akhirnya dah habis tempoh diazab, akan masuk ke syurga. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Kita bukan bayangkan tak apalah, akhirnya syurga juga. Jadi enjoy lah dulu buat maksiat. Na'udzubillah. Tuan-puan sekalian, saya baru saja baca satu hadis Nabi SAW berkenaan dengan kedahsyatan neraka. Yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya neraka itu sempit. Dan dia tidak akan luas. Dia tak akan diluaskan walaupun manusia masuk. Manusia akan bertindan-tindan. Mereka akan saling bertindan-tindan. Tak ada bila tambah lagi penghuni neraka, neraka diluaskan, tidak.
Malah mereka saling berhimpit dan saling bertindih-tindih. Bertindih-tindih Nabi kata, saling bertindih dengan azab yang sangat dahsyat tu. Manakala Nabi kata syurga pula berbeza. Syurga semakin lama semakin diluaskan oleh Allah. Kan walaupun dah luas, dah muat, syurga bagi orang yang terakhir masuk syurga pun seluas bumi dan langit. Itu disebut dalam hadis yang sahih, gambaran penghuni neraka yang terakhir masuk ke syurga setelah dia azab. Dialah yang paling lama dia azab. Tak tahulah dosa apa yang dia buat menyebabkan dia orang yang terakhir keluar daripada neraka masuk ke syurga. Dan masa dia nak masuk syurga tu, kan, Nabi masa cerita kisah ni, meriwayatkan hadis ni, bersabda, Nabi senyum. Orang ni tak nak masuk syurga. Bukan tak nak masuk, sebab di luar syurga pun nikmat yang dah begitu hebat. Kemudian bila Allah bertanya, kenapa kamu tidak mahu masuk ke syurga ku? Ya Allah, mungkin syurga dah penuh. Sebab dia jangkakan dia orang yang terakhir, mungkin syurga dah penuh sebab ramai sangat dah masuk syurga. Soalannya dia kata duduk di birai-birai di luar syurga ni pun dah nikmat sangat dah. Lalu Allah kata, sila masuk ke dalam syurga ku dengan rahmatku. Bagimu seluas bumi dan langit. Itu syurga orang yang terakhir, tuan-tuan sekalian. Belum syurga orang yang tak awal-awal masuk, tak tahu besar mana. Sebab itu di syurga besok kita Ferrari pun tak boleh guna, Lamborghini ke apa-apa kereta paling laju di dunia pun tak boleh, jet pun tak boleh. Yang kita guna Burak, iaitu satu kenderaan yang selaju kilat. Kita niat nak pergi jumpa mak, sampai. Sebab apa? Rumah kita seorang-seorang ni sebesar bumi. Sebesar bumi dan langit. Kita ni tak pernah sampai ke langit. Manusia tak akan pernah sampai ke langit walaupun langit pertama. Tak tahu luas mana syurga yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Jadi nak bagi gambaran tuan-puan sekalian, kalau kita orang yang mukmin, orang yang beriman, kita dijamin akan masuk syurga, tetapi tidak dijamin selamat daripada api neraka. Namun berbeza bagi orang yang bertakwa, al-muttaqin, sebab itu Allah suruh kita kejar kedudukan takwa dan Allah bagi kita medium puasa. Siapa yang betul-betul beramal, jaga betul Ramadan dia, puasa dia, lidah dia, mata, telinga semua, maka dia akan dapat takwa. Orang yang bertakwa, dia dijamin syurga dan diharamkan neraka. Subhanallah. Itu kelebihan kedudukan secara umum beza orang beriman dan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia dijamin syurga dan diharamkan neraka. Maksudnya dia masuk syurga tanpa diazab. Tapi belum tentu tak dihisab. Ada yang tanpa dihisab, tanpa diazab. Subhanallah, itu VIP. Tapi ada yang masuk dengan dihisab tapi tanpa diazab, direct masuk syurga. Allahu Akbar. Dan itu yang Allah nak berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya di bulan Ramadan ini, iaitu takwa. Namun tuan-puan sekalian, apa itu takwa? Kalau kita nak muhasabah, adakah kita dah agak-agak kita ni rasa macam lulu tak nak dapat takwa ni? Kalau kita merujuk definisi takwa yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan definisi yang sama juga disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Masya Allah. Disebutkan definisi takwa yang pertama adalah Al-Khawf bil-Jalil. Ia ada 4. Disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada 4 definisi takwa. Yang pertama Al-Khawf bil-Jalil, iaitu merasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah membawa maksud tuan-puan sekalian. Yang pertama, takut kepada Allah membawa maksud makin dekat dengan Allah. Kita kalau takut selain daripada Allah, iaitu makhluk, kita akan menjauhi. Takut pada ular, memang larilah. Takut pada singa, lari. Kan? Takut pada makhluk membawa maksud lari sejauh-jauhnya. Tapi berbeza takut kepada Al-Khaliq, iaitu Allah. Bila takut, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Supaya hilang rasa ketakutan tu. Orang yang dekat dengan Allah, dia jaga solat, dia jaga puasa, dia jaga aurat, dia zikir. Dia hilang ketakutan dengan Allah. Subhanallah. Maksud takut kepada Allah yang lain juga membawa maksud. Bila buat maksiat, rasa takut Allah murka. Bila buat benda yang Allah tak suka, takut Allah tak sayang kita. Kita kan tuan-puan sekalian, bila kita sayang suami, kita kan takut nak buat sesuatu yang suami tak suka. Takut suami marah. Takut suami hilang percaya. Kita tahu, kalau kita buat curang contohnya, nanti suami kita tak boleh terima kita, takut nak buat. Masya Allah. Kan, bila kita sayang pada anak, takut kita pukul lebih-lebihkan anak, akan simpan dendam dengan kita. Jadi ketakutan kita kepada Allah membawa juga maksud bahawasanya kita takut nak melakukan perkara yang Allah murka, takut Allah tak sayang kita. Takut Allah murka pada kita.
takut tak dapat perhatiannya, tak dapat pertolongan Allah. Jadi banyaklah erti kata maksud takut di situ. Masya Allah. Bukan maksud takut menjauhi, takut lari jauh-jauh, tak. Subhanallah. Itu ciri taqwa yang pertama. Kita muhasabah sebab kita dah masuk fasa akhir Ramadan. Kalau bab nak cerita kemuliaan Ramadan, kelebihan Ramadan tu dah awal-awal, dah banyak penceramah kupas. Sekarang fasa akhir ni fasa muhasabah. Adakah ada ciri-ciri taqwa ni pada diri kita? Iaitu mereka yang mendapat Ramadan, insya-Allah kalau tak dapat penuh pun dapatlah sipi-sipi barakah daripada Ramadan. Tuan-puan sekalian, yang kedua, Saidina Ali sebut ciri-ciri taqwa. Yang pertama, al-khawf bil jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bit tanzil. Al-amalu bit tanzil. Mudah-mudahan saya ingat ya. Al-amalu bit tanzil. Yang kedua iaitu beramal dengan al-tanzil ini membawa maksud wahyu. Tanzil bermaksud apa yang diturunkan oleh Allah. Dua saja, Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Al-Quran dan juga sunnah Nabi membawa maksud sunnah Nabi ini hadis Nabi. Yang kedua iaitu kehidupan Nabi. Amalan Nabi, apa yang Nabi tunjukkan, sunnah dan rumah tangga dan sebagainya. Jadi ciri orang yang bertakwa yang kedua ialah iaitu mereka beramal seharian dia. Bukan sekadar ibadah. Cara hidup, cara berpakaian, cara berhibur, cara makan, cara berehat, cara bergaul suami isteri, cara dia bekerja, cara dia bercakap. Dia mengikut dua ni. Dia tengok manualnya adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tuan-puan sekalian, kalaulah anak-anak tuan-puan ada suka Lego, kita belikan Lego. Lepas tu kita nampak, okey Lego ni untuk bina kapal sekian-sekian, lepas tu ada pirate, ada semua-semua. Anak saya suka Lego juga. Kalaulah anak kita nak bina Lego yang sama seperti gambar kotak, subhanallah, dia wajib tengok manual. Kalau tak ikut manual tu, dia ada manual A bentuk ni dulu, B bentuk ni dulu. Bayangkan kalau kita tak bagi buku manual untuk bina Lego tu, adakah dia boleh bina sama? Tak boleh. Mustahil. Mustahil. Tapi daripada manual itulah akhirnya dia boleh bina Lego. Sama juga satu bangunan mesti ada arkitek. Bangunan mesti kena ikut, nak bina jadi bangunan macam dalam gambar tu mesti kena ikut seperti mana arkitek dah susun dah. Bata ni saiz sekian-sekian, gini, okey sampai binaan. Akhirnya akan jadilah. Sekarang kita nak design apa tuan-puan sekalian? Kita nak design kehidupan di akhirat iaitu berakhir di syurga. Jadi manual kita tak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu bila kita tengok ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang mana mereka ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi manual kehidupan. Bukan sekadar dalam bab ibadah. Kan, ada orang solat dia tengok Quran dan Sunnah. Puasa dia tengok, zakat, sedekah dia tengok. Tapi dalam bab kehidupan seharian, dalam bab berpakaian, berhibur, dalam bab dia pergi bercuti, dalam bab dia pergi cari makan minum, cari rezeki, dia tidak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan saya nak tekankan tuan-puan yang mati Allah sekalian, sebagaimana Ustazah Hidayah sebut tadi, bulan Ramadan sebenarnya satu bulan kegembiraan, kebahagiaan asnaf fakir miskin. Bulan kebahagiaan seolahnya subhanallah asnaf fakir miskin menanti-nanti bulan Ramadan tuan-puan yang mati Allah sekalian. Memang sebab apa mereka dah boleh jangka mana-mana pusat tahfiz, mana-mana pusat anak yatim, dia kata okey bulan Ramadan, bulan yang dinantikan, bulan ini mereka menerima banyak infak sedekah, ramai orang yang bagi makan yang sedap-sedap. Subhanallah. Kemudian mereka akan dapat keperluan-keperluan yang mereka nantikan sepanjang 11 bulan. Ramai gelandangan dapat makan, ramai fakir miskin dicari-cari pada bulan ini. Kan sampai ceruk-ceruk dicari-cari untuk diberikan sedekah, diberikan infak, subhanallah. Namun saya jumpa ramai rumah anak yatim, rumah tahfiz dan sebagainya. Ustazah, kami akan dilupakan selepas ini. Masuk saja Syawal, kami akan dilupakan. Ramadan memang kami dicari sampai kami tak ada ruang. Sampai dah cukup 30 hari orang nak beri makan kepada anak-anak yatim yang saya jaga Ustazah. Sampai berebut-rebut, sampai kadang tu satu malam 2 hidangan kami terima Ustazah. Tapi sebaik satu Syawal kami akan dilupakan sepanjang 11 bulan. Masya Allah. Namun tuan-puan yang mati Allah sekalian, pusat zakat di seluruh negara, kalau hari ini kita bersama Pusat Zakat Selangor, adalah satu institusi yang tidak akan melupakan asnaf sepanjang tahun. Tidak akan melupakan asnaf sepanjang tahun. Subhanallah. Bahkan pada hari dalam musim Syawal juga mereka tetap menyantuni dan menjalankan tanggungjawab. Kita baru-baru ini, saya sebut ini sebab apa? Berkaitan tadi tu, kita sebut
Hidup mesti berpandukan, ini ciri-ciri orang bertakwa, mesti berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tahu, kita sebagai orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut orang Islam, dia terdiri daripada 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Kita buat 5 perkara tersebut, maka sahlah kita sebagai orang Muslim. Sama juga solat. Solat ada 13 rukun. Cukup 13 rukun, sah solat dia. Puasa ada 2 rukun. Cukuplah 2 rukun tu, sahlah puasa dia. Jadi cukup 5 rukun ini, maka sahlah Islam kita. Rukun Islam pula nak mengesahkan iman kita. Kita tahu rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Kita ada 6 rukun ni, sahlah kita ini mukmin. Kita ini orang yang beriman, subhanallah. Itu yang nama rukun-rukun tu, tuan-puan sekalian. Jadi bila sebut ciri yang kedua bagi orang yang bertakwa, kenapa kita kupas takwa? Takwa ada kaitan dengan puasa. Allah berfirman, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat takwa. Sebab itu kita kupas hari ini bab takwa. Kita nak muhasabah, 23 hari kita ni, adakah kita dah capai kedudukan takwa? Kalau belum capai kedudukan takwa, kita belum terlambat. Macam orang nak exam SPM tadi itulah, ramai yang last minute punya study pun, alhamdulillah dapat cemerlang juga. Jadi mudah-mudahan walaupun kita ada 7 hari saja lagi, 6 hari saja lagi, tapi kita betul-betul buat sungguh-sungguh, insya-Allah kita belum terlambat untuk dapat piala kedudukan takwa. Jadi itu yang saya kaitkan dengan zakat tu tadi dan juga sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, 3 hari lepas, 4 hari lepas, saya sendiri duka cita. Ada satu fitnah yang besar kepada institusi zakat. Dan 2 hari yang lepas, saya baru saja pergi ke Majlis Agama Islam Baitul Mal Negeri Sembilan. Subhanallah. Bercakap dengan pengarah, bercakap dengan pengerusi, subhanallah. Dan bila tuan-puan, ketika video YouTube viral tersebut mula tular, Masya Allah, ada NGO, kemudian ada beberapa wanita yang pakai niqab, yang pakai mask, kan, menceritakan bahawasanya mereka ini seolahnya malu, mereka rasa terhina dengan pusat zakat, kemudian mereka memuji dan mengangkat gereja dan sebagainya. Masa tu, bila saya tengok di YouTube tu dan saya tengok komen YouTube, sangat menyedihkan. Komen adalah semuanya Muslim maki hamun institusi zakat. Maki hamun, bulan Ramadan dah tak kisah dah ni. Tuan-puan sekalian, kita dah tahu ciri-ciri Ramadan yang tidak diterima. Bukan kita kata puasanya tak sah, puasa sah tapi tidak dapat pahala. Kita bila puasa, sama juga solat, tuan-puan sekalian. Bukan semua orang yang solat dapat pahala. Ada orang solatnya sah tapi pahala solatnya tak ada. Tak ada. Solatnya sah kalau dengan riak, dengan takabur, dengan ujub, kan, subhanallah. Solat dengan terpaksa tak ikhlas, solat pun kadang marah-marah sebab mak suruh solat juga. Ya, cukup 3 rukun sah. Tapi solat yang begitu tidak diterima oleh Allah. Maksudnya tak ada bahagian pahala. Tapi jangan pula kita cakap, lebih baik kau tak payah solat. Kalau kau riak, kalau kau ujub, baik tak payah solat. Dia ada beza, tuan-puan sekalian. Contoh perbincangan ulama' berkenaan orang yang berpuasa tapi berkata keji, maki hamun dan sebagainya. Dan pendapat yang paling kuat mengatakan puasa orang yang tidak menjaga lidah daripada perkataan keji, ataupun dia tak sebut keji, dia tak maki hamun. Tapi ayat tu sinis, ayat tu menyakitkan hati, ayat tu membawa fitnah, ayat lembut je. Semua itu kategori perkataan keji. Sebab hadis Nabi menyebutkan secara jelas Allah tidak berkehendakkan seseorang yang mengeluarkan perkataan keji meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah tak pandang puasa orang yang masih tidak berpuasa mulut. Dia berpuasa perut daripada makan dan minum, tapi tak berpuasa mulut daripada perkataan keji. Dia tidak berpuasa telinga mendengar perkataan yang keji, tak berpuasa mata daripada melihat perkara yang keji. Subhanallah. Tapi kita tak boleh sebut daripada engkau maki hamun macam ni, baik kau tak payah puasa sebab puasa engkau tak ada pahala pun. Tuan-puan sekalian, ada beza. Orang yang berpuasa tapi tak jaga perkataan keji, sekurang-kurangnya dia tidak diazab oleh Allah di akhirat kelak kerana tak berpuasa. Tapi puasanya tak menjadikan dia dapat kedudukan takwa, tak menjadikan dia menjadi asbab dipanggil pintu ar-rayyan. Faham tu? Dia tetap berpuasa, tapi dia masih maki hamun, tulis, update status, nak suruh orang bergaduh, nak suruh jadi panas, kan, portal-portal media sosial yang pengadu domba. Saya panggil media sosial yang pengadu domba. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, media sosial hari ini
page-page tertentu yang nak kejar rating, yang nak duduk di mainstream selalu, nak supaya ramai orang follow dan sebagainya, pilih tagline tajuk-tajuk yang kontroversi, orang tak baca isi, orang dah maki hamun. Kalian adalah pengadu domba. An-namimah, Nabi kata, an-namimah la yadkhulul jannah, pengadu domba tidak masuk syurga. Dan azab yang sangat dahsyat bagi pengadu domba pernah Nabi sebut. Nabi melalui satu kubur, kemudian Nabi berkata, sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya penghuni kubur ini diazab oleh Allah bukan kerana satu perbuatan yang berat untuk ditinggalkan. Lalu Nabi menyambung sabdanya, yang pertama kerana tidak menjaga kesucian kebersihan selepas membuang hadas, setelah kencing. Dan yang kedua adalah dia adalah seorang yang suka menyebar-nyebarkan berita sehingga umat Islam saling bermusuhan. Hari ini banyak sangat individu ataupun page yang kita tak tahu siapa di belakangnya yang mengadu domba di antara rakyat dengan pemerintah, yang adu domba di antara rakyat dengan alim ulama, yang adu domba antara ulama dengan ulama, yang adu domba antara rakyat dengan rakyat. Subhanallah. Walaupun anda buat kerja-kerja begitu untuk cari pendapatan, maka pendapatan anda jelas, sangat jelas ia bercampur dengan perbuatan yang haram. Subhanallah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Nabi sebut pengadu domba an-namimah la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga, na'udzubillah min zalik. Saya selitkan begitu tuan-puan sekalian. Sebab apa? Belum terlambat. Kalau siapa yang terlalu leka dengan pelbagai kontroversi di media sosial, boleh berhenti, taubat, dan anda belum terlambat untuk dapat piala taqwa, untuk dapat kebebasan daripada api neraka yang Allah nak berikan dalam bulan Ramadan. Belum terlambat untuk dapat syurga Allah. Dan kita tahu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada setiap malam Allah membebaskan di kalangan hamba-Nya daripada neraka. Maksudnya kalau bebas daripada neraka, kalau Allah pilih kita, wahai malaikat catat dia bebas neraka, maksudnya confirm syurga tuan-puan sekalian. Dan ini hadis yang sahih. Nabi sebut pada setiap malam bulan Ramadan Allah akan memilih di kalangan hamba-Nya yang bebas daripada api neraka, diharamkan neraka. Maka tuan-puan sekalian, kalau ada di kalangan anda mendengar, saya bukan backup siapa-siapa, Ustazah tak nak lah tu kan sentuh orang ni. Saya bukan backup siapa-siapa. Saya sebenarnya backup diri sendiri dan backup sahabat-sahabat semua. Tak ada siapa yang mampu backup kita di padang masyarakat melainkan amal soleh kita. Dan ke hari itu naungan hanyalah naungan Allah sahaja. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, jadi saya nak kembali semula kepada pusat zakat tadi. Tuan-puan, selepas 1 hari 2 hari pusat zakat dimaki hamun, dengan pelbagai cacian, makian, penghinaan, saya baca tu, tak percaya dah, kau ni buat kerja makan gaji buta, kau ni gini-gini, macam-macam lah tuduhan kepada Majlis Agama, kepada pusat kutipan zakat, kepada Baitul Mal. Selepas 2 hari, Alhamdulillah, saya pun berdoa, ya Allah tunjukkanlah kebenaran. Saya pun terasa sebab bagi saya, orang Islam, bila institusi agama dihina, dicaci, umat Islam patutnya ada rasa duka cita dan sedih. Tapi kalau kalian bersama-sama dengan maki hamun tersebut, kalian telah ditarik satu nikmat, dah ditarik satu sifat orang mukmin. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, liberal, sekular, feminism ke, hedonism ke, apa-apa pun, mereka ini memang nak serang institusi agama, jabatan agama, JAKIM, Majlis Agama, apa-apa, Baitul Mal. Tapi hari ini mereka hanya menggunakan umat Islam sendiri untuk menjatuhkan dan menghina. Tuan-puan yang minta nak kata hari ini Dajjal belum keluar. Tapi fitnah-fitnah yang begini, umat Islam dah ramai kalah. Keluar je berita, tak tunggu tabayun, tak tunggu siasatan, maki hamun dulu. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Lepas 2 hari, saya pun tengok kan, selepas ada pihak berwajib daripada Baitul Mal sendiri memberi penjelasan. Setelah disiasat, berapa orang yang terlibat dalam video tersebut sebenarnya penerima zakat. Penerima zakat, dan dibuktikan telah disiasat, dan ada salah seorang terima zakat jumlah terkumpul 23,000 tak silap. Kemudian yang ni 24,000. Dah 9 tahun dia penerima. Ya, dia dah 9 tahun penerima zakat tuan-puan sekalian, dah 24,000. Bagaimana dia boleh masuk dalam conference, dalam tu, tak tahu kenapa dia buat begini dan berapa dia dibayar untuk buat penghinaan kepada pusat zakat. Kemudian ada beberapa orang lagi lepas dia dekah, saya kata, ya Allah, betapa ramai umat Islam telah merosakkan ibadah puasa kerana kegagalan ataupun kerana tidak ada sifat untuk menyelidik dan sabar dalam mengatakan sesuatu. Bayangkan tuan-puan yang mati Allah sekalian. Selepas itu, bila saya jumpa Majlis Agama beberapa hari lepas, Majlis Agama kata, Ustazah tahu tak,
kesan daripada viral tular sedemikian. Ia akan memberi kesan kepada penerima tetap zakat yang telah diuruskan oleh Baitul di seluruh Malaysia, pusat kutipan zakat, menurun berapa persen. Masyarakat mula kata, aku kalau nak keluar zakat bagi direct je, aku kalau nak zakat tak percaya dah pusat zakat, aku kalau nak zakat percaya individu ni sekian. Tuan-puan sekalian, sedangkan setiap bulan pusat kutipan zakat seluruh Malaysia, Baitul Mal seluruh Malaysia mengambilkan zakat juta-juta kepada penerima tetap. Ramai mana anak-anak asnaf yang dapat pelajaran, pengajian, orang-orang yang lapar yang disantuni oleh Baitul Mal setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita ni gairah mencari-cari asnaf fakir miskin, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Gairah duk cari-cari asnaf fakir miskin ni bulan Ramadan. Macam saya sebutkan tadi, kan bila saya jumpa rumah anak yatim, rumah-rumah anak yang terbiar, mereka kata, Ustazah, Alhamdulillah meriah Ramadan. Tapi kami akan dilupakan 11 bulan Ustazah. Yang akan menyantuni kami, yang akan bersama membekalkan kami keperluan adalah Baitul Mal. Saya rasa sedih Ustazah kalau Baitul Mal terus diserang dan umat Islam tidak disedarkan dengan agenda-agenda tak tahu siapa ni yang hilang kepercayaan, akhirnya umat Islam tak bayar zakat. Saya masa dulu kerja di JAKIM di Jabatan Agama, saya bayar zakat setiap bulan tanpa gagal. Saya buat potongan gaji. Tuan-puan sekalian. Sebab kadang-kadang saya bimbang, takut saya lupa, saya terleka dan sebagainya. Tuan-puan, zakah membawa maksud penyucian. Zakah juga membawa maksud lipat ganda. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan terkurang harta orang yang bersedekah. Ulama mengatakan disebut di sini zakat, ada dikatakan sedekah umum. Itu jaminan daripada Rasulullah dan kita tahu tidak ada jaminan yang lebih kuat melainkan jaminan daripada Rasulullah dan juga Allah. Nabi menyebutkan tidak terkurang hartamu disebabkan sedekah, tidak terkurang hartamu disebabkan zakah. Dan para ahli ulama mengatakan kenapa zakah dikatakan penggandaan ataupun penyucian. Siapa yang mengeluarkan zakat? Tuan-puan sekalian, bulan Ramadan ada orang nak kerja sedekah-sedekah, dia kata zakat nantilah. Sebab Rasulullah banyak bersedekah. Tuan-puan sekalian, zakat juga membawa masuk sedekah, tapi ia termasuk dalam sedekah wajib. Sedekah sunat, infak-infak kita itulah wakaf, itu sedekah sunat. Manakala sedekah wajib adalah zakat. Jadi kalaulah kita dalam bulan Ramadan, Ustazah, saya ni nak zakat dulu ke sedekah? Zakat dulu. Tunaikan zakat. Habis tu Ustazah, saya nak kerja dapat pahala sedekah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, bulan Ramadan ibadah wajib digandakan berkali ganda, melebihi 70 kali ganda. Manakala ibadah sunat juga digandakan. Sebab itu ramai orang jaga solat sunat tarawih, tapi dia tak jaga pula solat fardu 5 waktu. Maksudnya dia solat tapi lambat, tak jaga betul-betul. Dalam bulan Ramadan, perkara wajib, perkara fardu perlu dijaga sungguh-sungguh. Perkara sunat kita buat ganda dan jaga juga. Maksud saya ialah jangan kerana kerja yang sunat, yang wajib kita tak jaga. Sebab sudah tentu pahala melakukan ibadah wajib lebih jauh besar pahalanya berbanding ibadah sunat. Nama pun sunat, kita tahu wajib itu lebih besar hukumnya. Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, ada orang tanya saya, Ustazah, saya sebenarnya tak confident berapa jumlah zakat saya. Saya kadang bagi je ke Baitul Mal, kadang-kadang depan Baitul Mal saya jumpa orang-orang ni, saya niatkan zakat. Adakah saya dapat pahala sedekah? Jawapannya ialah tuan-puan sekalian, kalau kita lebihkan bayar zakat, Allah Maha mengetahui berapa sebenarnya jumlah zakat kita. Kalau lebih, automatik jadi sedekah. Automatik. Jadi tak salah kalau kita asyik sedekah niat zakat, tapi kena sebutlah saya bayar zakat ni. Kan? Tapi niat kita pun kata, tak tahulah, rasa macam dah lebih dah zakat ni. Jangan risaulah kalau dah lebih tu, dia automatik Allah Maha mengetahui dia akan jadi sedekah. Tapi kalau kita niat sedekah tak boleh cover zakat. Kita tak boleh kata, okey, saya bayar sedekah ni, insya-Allah sedekah boleh cover lah zakat saya. Sedekah tak boleh cover zakat, tuan-puan sekalian, tapi zakat boleh cover sedekah. Faham ya? Itu secara ringkas, masa kita tinggal 15 minit lagi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya ingin menyeru sahabat-sahabat sekalian, kalau dah terbuat memaki hamun, bersangka buruk, menjatuhkan institusi agama termasuk Baitul Mal, bertaubatlah kita. Istighfar, taubat, mohon ampun dengan Allah, mudah-mudahan kita dapat pengampunan. Yang kedua, saya ingin menyeru kalian supaya menjadi pemotong tetap kepada pusat kutipan zakat, tuan-puan sekalian. Dan saya dah jumpa banyak klien saya yang datang mengadu masalah rumah tangga. Kan? Mengadu masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah dengan rezeki.
Antara soalan yang saya tanya, saya akan tanya bab solat. Ustazah, saya jaga solat. Kemudian saya akan tanya bab yang kedua, iaitu bab zakat. Dan ramai orang umat Islam fail bab zakat. Ustazah, saya nak bayar zakat macam mana? Saya ni pun macam asnaf tau. Masuk encik asnaf. Yelah, saya cukup-cukup makan je setiap bulan. Encik ada rumah? Ada, saya beli rumah. Encik ada kereta? Ada. Encik bukan asnaf. Tapi saya berhutang Ustazah. Bukankah berhutang ni boleh minta duit daripada zakat? Tuan-tuan kategori berhutang yang mampu berhutang. Kalau tuan tak mampu, bank tak lulus, tuan nak buat loan rumah. Bank tak lulus nak buat loan kereta. Tuan adalah orang yang berhutang yang mampu membayar hutang, bukan asnaf. Asnaf adalah orang yang berhutang untuk keperluannya dan dia tergolong di kalangan orang yang tak mampu pun nak bayar hutang tersebut. Jadi saya wajib juga ke bayar zakat. Tuan jangan bimbang. Tuan yakin. Subhanallah. Nabi bersabda, saya baca sekian-sekian. Sebenarnya persennya sangat sedikit. Macam Ustazah Hidayah sebut, 1/40. Ya Allah, kalau kek tu cantik metafora yang Ustazah Hidayah bagi. Tuan apa sekian, zakat dia nisbah 1/40. Kalau kek tu potong 40, satu tu je. Kalau kita keluarkan 40, dia jadi pecah. Sikit sangat portion dia. Tetapi subhanallah, saya melihat daripada pengalaman saya handle masalah-masalah rumah tangga, masalah apa pun, saya akan tanya bab zakat. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya tak pernah bayar zakat sebab saya rasa saya macam tak ada peringkat wajib zakat. Saya kata wajib. Encik ada pendapatan, zakat pendapatan. Encik mungkin ada simpanan, isi mungkin ada barang kemah dan sebagainya, wallahualam. Encik pergi je Baitul Mal, encik jangan takut mereka kira takut banyak. Tak. Baitul Mal akan, pusat kutipan zakat macam ni, pusat kutipan zakat Selangor, dia akan tanya komitmen, berapa orang bawah, kira-kira, subhanallah. Seingat saya dulu tak sampai RM50 pun saya kena. Walaupun gaji sekian-sekian, rendah sangat tuan-puan sekalian. Subhanallah, banyak kes subhanallah. Lepas pada tu Ustazah, alhamdulillah anak saya banyak berubah Ustazah. Rizki saya pun saya pelik. Kalau dulu dengan gaji sekian selalu tak cukup. Tapi walaupun gaji tak naik, tapi cukup Ustazah. Saya kata sebab apa? Zakat itu penyucian. Allah sedang menyucikan harta kita. Dan zakat bila kita berikan, Allah tambah keberkatan dalam rezeki kita. Berkat ini sedikit jadi banyak. Kurang kebocoran. Dan hasil daripada rezeki tersebut, kita bawa pulang beli makanan. Sebab itulah yang akan membentuk hati kita. Membentuk hati anak kita. Ini anak dah ngaji, solat, tapi buat perangai juga. Rupanya, ia berpunca daripada rezeki yang kita cari, yang kita tak bayar zakat. Akhirnya ia memberi kesan kepada tak berkat makanan yang kita beli itu, bagi kesan kepada akhlak anak, bagi kesan kepada ibadah anak, bagi kesan kepada jiwa anak dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dan mata Allah sekalian, siapa yang tak pernah lagi merasai nikmat kemanisan membayar zakat? Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Wajib ada rukun Islam lengkap, bayar zakat. Ada orang kata, Ustazah, saya berniaga online je, kan bayar zakat juga. Kalau nak tahu bayar ke tak, jangan tanya saya. Jangan tanya individu. Pergi je kepada pusat kutipan zakat, hello ke, WhatsApp ke, kan tanya. Saya jual krepek gini-gini, dapat keuntungan gini-gini, adakah saya wajib bayar zakat? Biarlah pihak berautoriti yang menjawab. Boleh jadi tak wajib, boleh jadi wajib. Wajib pun mungkin, puan, RM10 puan. RM10 je? Yelah, kami kira-kira daripada ni RM10 je zakat puan. Mungkin masa tu kita menangis, ya Allah, tunaikan zakat. Akhirnya aku seumur hidup pernah tunaikan zakat. Ya Allah, sucikanlah hartaku. Tuan-puan sekalian, nikmat sebenarnya bila kita keluar zakat. Orang yang zakat tu doakan kita. Kemudian ya Allah, kita akan rasa tenang. Kita tidur malam pun lena, tuan-puan sekalian. Sebab apa? Kita rasa kita dah settle perkara yang wajib yang ditunaikan. Allahu Akbar. Tuan-puan, persen bayar zakat sangat rendah di kalangan orang Islam. Ini yang sangat membimbangkan. Kita takut apa? Puasa baik, solat banyak, siap buat sunat, sedekah banyak, tiba-tiba terhalang untuk masuk syurga Allah kerana tak bayar zakat. Tolong orang, jadi anak yang baik, jadi isteri yang baik, kan main lagi. Kan suami pun penyayang, bagi nafkah dekat isteri. Tetapi perkara asas yang wajib zakat tak bayar, saya bimbang, kita sangat takut. Perkara ini yang menghalang untuk masuk syurga Allah. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Okey, kita kupas tadi dalam bab ciri-ciri ataupun tanda-tanda hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, al-khauf bil jalil. Yang kedua iaitu al-amalu bil tanzil, beramal dengan sunnah dan juga Al-Quran. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu al-isti'dadu bi yaumir rahil.
Yang membawa maksud, dia membuat persiapan untuk hari akhirat ataupun kematiannya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Sentiasa melakukan persiapan untuk hari kematian ataupun hari akhirat. Tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, orang yang paling bijak di kalangan kamu adalah orang yang sentiasa membuat persiapan untuk mati. Tuan-puan, Masya Allah, orang yang ingat mati dan buat persiapan untuk mati, memang dia akan jadi the best person. Dia akan jadi pekerja yang cemerlang. Dia jadi suami yang terbaik, isteri yang terbaik. Orang yang selalu yakin dan percaya bahawa mati itu anytime and anywhere, masa dia buat kerja macam itulah kali terakhir dia akan buat kerja ni. Tapi kalau tak ingat mati, dia akan tangguh lagi besok. Orang yang ingat mati, dia akan sentiasa suka minta maaf walaupun bukan dia yang salah. Bang, saya minta maaf dengan awak ya. Saya minta maaf sungguh-sungguh. Suami kata, dah kenapa? Saya sebenarnya kena minta maaf. Saya yang buat salah. Sebab apa? Isteri ni kalau fikir ego dia, kalau kita fikir ego kita kadang-kadang tuan-puan sekalian tak nak minta maaf dulu. Kali ni aku tak nak minta maaf. Memang terang-terang dia yang salah. Biar dia minta maaf. Tapi sebab ingat mati tuan-puan sekalian, tolak tepi ego tu. Tolak tepi siapa betul siapa salah. Bang, saya minta maaf tau. Minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Masya Allah. Orang yang ingat mati tuan-puan sekalian tak akan tangguhkan taubat. Tadi maki hamun tu taubat, ya Allah, menyesalnya aku terpengaruh dengan bulan, bintang, matahari yang buat caption-caption tu kan. Pen merah, pen biru, pen hijau. Allah, banyak sangat page-page ni. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Tapi sebab tak ingat mati, hari ni maki, malam maki, esok maki, tak ingat mati tuan-puan sekalian. Orang yang yakin mati tu anytime, anywhere, mati tak syarat tua, tak syarat sakit, mati boleh bila-bila masa, akan menyegerakan bayar zakat. Hari ni juga bila dengar ni tak tangguh dah ni. Lepas ni juga hubungi Ustazah Hidayah, Ustazah saya nak baca cepat. Tapi bila hitung-hitung contohlah hubungi Ustazah Hidayah kan. Ustazah Hidayah, saya nak teruskan pada Ustazah Hidayah. Contohlah, saya tak pernah bayar zakat. Saya dah kerja 20 tahun. Boleh tak Ustazah kira berapa zakat saya sepanjang 20 tahun ni? Ustazah Hidayah pun kira lah kan. Kira-kira kali-kali keluarlah ribu-ribu. Mungkin keluar 10,000. Ya Allah Ustazah, banyak sangat. Ustazah Hidayah akan permudahkan. Tak apa tuan, tuan jangan takut. Tuan jangan batalkan niat nak bayar zakat. Tuan jangan takut. Tuan boleh bayar ansur-ansur. Boleh bayar ikut kemampuan. Bukan kena bayar langsam. Habis tu, Ustazah Hidayah, kalau saya tak sempat bayar, saya mati dulu. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Yang penting dah niat, dah taubat. Ya Allah, selama 20 tahun aku kerja, aku tak pernah bayar zakat. Aku bertaubat kepadamu. Aku nekat nak bayar zakat ni ya Allah, tapi aku tak mampu nak bayar sekaligus ya Allah. Kan tak mampu. Masya Allah. Akhirnya insyaAllah tuan-puan sekalian, kalaulah baru bayar sekali je, esok tu meninggal, insyaAllah Allah ampunkan dosa kita. InsyaAllah Allah ampunkan tuan-puan sekalian. Tapi kalau ada waris, kan waris tu tolong bayar sebab ia dikira hutang. Tapi kalau pun waris pun fakir miskin, kita pun tak mampu, maka mudah-mudahan Allah ampunkan. Yang penting ada niat dan ambil langkah segera. Tuan-puan sekalian, kalau kita ingat mati, orang fitnah kita pun kita boleh maafkan. Tak apa. Ya Allah, aku maafkan orang yang fitnah aku. Aku maafkan ya Allah. Dan ampunilah dosanya ya Allah. Sebab apa? Kenangkan besarnya pahala memaafkan orang. Lagi berat kes kita nak maafkan, kesalahan kita nak maafkan, lagi besar pahalanya tuan-puan dimati Allah sekalian. Maka kita akan kuat untuk memaafkan bila kita ingat mati. Masalah kita ni duk simpan-simpan, kita rasa esok boleh balas. Tengoklah esok apa berlaku. Sebab yakin esok boleh hidup, yakin tahun depan boleh hidup lagi. Sebab itu ciri orang yang bertakwa, iaitu beriman dengan apa? Beriman ataupun buat persiapan dengan hari kematian ataupun hari akhirat. Tuan-puan, Ramadan tinggal 7 hari. Kalau kita fikir hari ni tak sempat nak baca banyak, tak apa, esok ada lagi. Tapi bila kita ingat mati, hari ni juga pulun baca banyak. Baca. Sebab kok esok tak sempat. Masya Allah. Dan ciri yang keempat, tuan-puan dimati Allah sekalian, ciri orang yang bertakwa yang keempat iaitu Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, saya ingat ni, cuma nak ingat dalam bahasa Arab. Hujung dia bil qalil. Hujung dia bil qalil tuan-puan sekalian. Bil qalil. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah ciri takwa yang keempat ialah memadai, mencukupi dengan yang sedikit. Saya tak ingat istilah. Ustazah Hidayah boleh bantu saya tak? Dia boleh juga kita sebut al-qanaah bil qalil, cukup dengan yang sedikit, tapi dia ada
Al-isti'dadu biyaumir rahil. Yang keempat, dia cukup dengan yang sedikit, maksud dia. Tuan-puan sekalian, bukan mudah nak jadi orang yang qanaah, cukup yang sedikit. Kita ni tak ar-ridha bil qalil. Subhanallah, hebat. Encik suami tolong kat depan ni. Tapi dia Google sebenarnya, dia Google. Tak, hafal ya. Ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit, tuan-puan sekalian. Allahu akbar. Allah akan uji kita dengan apa yang Allah beri. Orang kalau boleh dia nak suami dia, kadang-kadang yang datang jumpa saya kan, Ustazah, suami saya memang okey, dia bayar, dia bagi nafkah. Suami saya macam ni dia okey Ustazah, cuma tu tuan-puan sekalian, cuma dia tak romantik. Itulah saya nak minta Ustazah nasihat sikit. Subhanallah tuan-puan sekalian, kita ni manusia memang yang kurang itulah yang diberi tumpuan, yang difokus. Ustazah, doakanlah anak saya ni. Okey anak ni, tapi itulah yang difokusnya. Bagaimana Allah tak akan beri kita sesuatu tu sempurna. Suami kita sempurna tu malaikat, tuan-puan sekalian. Kita semua tu malaikat. Anak kita memang tak akan sempurna. Tapi bagaimana yang kurang itulah akan menguji kita redha atau tidak. Walaupun suami kita sekian-sekian ada kekurangan yang ketara, tapi kita redha dengan kekurangan. Tutup mata yang melihat aib, buka mata yang melihat kelebihan tu. Subhanallah. Ustazah, alhamdulillah rumah saya okey Ustazah. Cuma, cuma tu. Dapur kecil. Saya tengok dapur orang tu kan, itulah kan, dapur kecil, yang lain okey. Subhanallah. Sudah tentu dalam pemberian Allah, Allah akan beri ada kekurangan, ada part yang membuatkan kita ada peluang. Ar-ridha bil qalil. Subhanallah. Ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Tuan-puan sekalian, bukan ramai orang okeylah dengan kereta kan. Bila bawa kereta kancil, kan Mercedes kan. Mula-mula redha, lama-lama kita mula rasa macam bang, gunalah Mywi gemuk sikit, selesa, tough, safety. Masa tu kalau dia tak redha dengan kereta kecil dia tu, subhanallah, patutnya nikmat kancil tu nikmat. Bagi orang yang tak ada kereta, kancil tu pun dah nikmat. Tapi bagi orang yang tak redha dengan sedikit, maka kancil tu dia jadi azab. Asyik naik je, bang sempit lah, bergegar lah, bang lori lalu, macam nak terbang. Tapi bagi orang yang hanya ada motor, hanya ada basikal, itu dah nikmat. Bagaimana nak tetap bersyukur dengan kancil yang sedikit? Tapi tak salah, Ustazah salah ke berimpian nak kereta besar? Tak salah. Tapi jangan sampai azab dengan yang sedikit. Jangan sampai tak bersyukur dengan sedikit. Dia tetap bersyukur. Bang, seronoknya kancil kan rapat-rapat dengan awak. Anak pun berimpit-impit, seronok bang. Tapi kalau ada rezeki, kita beli kereta besar sikit. Dia bersyukur dengan apa yang ada. La in syakartum la azidannakum. Tapi berbeza. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu Allah beri kita ujian. Mesti ada kekurangan pada pasangan, pada harta kita, pada anak, pada kehidupan, pada kerja. Ustazah, tempat kerja saya okey, cuma bos tu bos tu kerek betul lah bos tu. Ustazah, tempat kerja saya okey, cuma kan adalah rakan sekerja. Subhanallah, tuan-puan sangat. Jangan meminta kesempurnaan. Adakah kita tak nak bahagian syurga? Allah simpan sesuatu yang kita nak. Kalau boleh semua nak perfect. Tempat kerja happy, semua okey, bos okey, gaji okey, semua manusia nak happy. Tapi kenapa Allah akan beri bahagian ujian? Sebab Allah nak beri bahagian itu di syurga, di akhirat kelak. Kalau kita tanya kenapa ya Ustazah, kenapa? Banyak soalan kita tanya di dunia, kenapa akan terjawab di syurga. Baru kita tahu, ya Allah, rupanya ini yang Engkau nak beri. Kenapa Engkau tahan doaku di dunia dahulu? Rupanya ini yang Engkau nak beri. Kenapa Engkau uji sekian-sekian? Rupanya ini nikmat yang Engkau beri ganti. Subhanallah. Sebab itu dalam satu kata-kata Rasulullah sebagai satu mafhum daripada sebuah hadis Nabi, sekiranya manusia itu tahu manusia itu tahu nilai ujian, ataupun manusia tahu nilai doanya ditangguhkan oleh Allah di dunia, manusia akan meminta di akhirat kelak untuk doanya tidak ditunaikan di dunia. Tapi kita kan semuanya nak ditunaikan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau manusia itu tahu nilai doanya ditangguhkan, manusia akan di akhirat kelak, manusia akan meminta supaya doanya tak dimakbulkan di dunia, semuanya dimakbulkan di akhirat.
Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang dah pukul 2, saya faham sebab apa ni RICB Resources Corporation Sdn Bhd, ini waktu rehat dan kalian perlu masuk kerja dan saya tak boleh ambil masa kalian. Masya Allah, apa yang dikongsikan pada tengah hari ini, saya mohon maaf kalau tidak menepati keperluan, kehendak, expectation. Saya mengupas kepada apa? La'allakum tattaqun, sebagaimana firman Allah yang mana Allah memberikan kepada bulan Ramadan ini, dia seolahnya fast track tuan-puan sekalian. Takwa ni belum tentu ibadah 60 tahun, 600 tahun, 6000 tahun belum tentu dapat takwa. Takwa adalah satu anugerah, kedudukan, darjat yang sangat tinggi di sisi Allah. Tetapi Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, dalam firman Allah yang kita bacakan tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad satu bulan Ramadan seolahnya jalan pintas, tapi ia bukan mudah. Jalan pintas untuk dapat takwa. Subhanallah. Sebab itu ulama membincangkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang akan dipanggil masuk melalui pintu Ar-Rayyan, iaitu orang-orang yang berpuasa, puasanya mesti memenuhi syarat, bukan hanya menjaga perut daripada makan dan minum, tapi jaga lidah dan jaga tangan daripada menulis perkataan yang keji, mengadu domba, bercakap sekian-sekian, dan juga dia menjaga mata dia, menjaga telinga, menjaga semuanya. Dia qiyamul lail dan juga qiyamun nahar, menghidupkan malam dan juga menghidupkan siang. Jadi insya-Allah tuan-puan dan puan-puan sekalian, siapa yang belum tutup aurat dengan sempurna, maka tolonglah tutup aurat, tolong pakai tudung, pakai stokin, tutup aurat dengan sempurna, jangan pakai ketat. Sebab semua itu boleh bukan mengurangkan, boleh menggugurkan pahala puasa kita. Siapa yang masih lagi tidak taat, menyakiti hati suami minta maaf, suami pun minta maaf dengan isteri, maksudnya ia sangat luas. Kan, Ramadan naik darjat takwa, menjadikan kita hamba yang soleh dalam rangka mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Sekian daripada saya, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam Ramadan yang ke-23, mudah-mudahan 7 hari 6 hari berbaki adalah langkah terakhir yang terbaik yang kita pecut sungguh-sungguh, kita akan dapat darjat takwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk perkongsian dan penyampaian yang sangat padat. Boleh kita buka sesi soal jawab Ustazah? Silakan. Masya Allah, silakan. Oh, ada soal jawab ya, silakan. Saya tak nampak orang. Saya buat love tu. Soalan pertama ya Ustazah, hubungan ibadat puasa dan ibadat sabar, ganjaran yang Allah SWT janjikan untuk kita. Itu soalannya Ustazah. Okey, subhanallah. Mungkin itu satu-satunya soalan ya? Ada dua. Ada dua. Sebenarnya saya mesyuarat dengan Datuk Kazim, dengan Ustaz Kazim pukul 2. Ya, subhanallah. Jadi mungkin boleh ke kalau satu soalan ni saja? Boleh ya? Okey, sebenarnya bagus sangat soalan ni sebab sebenarnya ia adalah poin penting yang saya nak sampaikan pada tengah hari ini. Syahrul Ramadan, Syahrul Sabr. Memang itu adalah salah satu nama bulan Ramadan, iaitu dinamakan bulan kesabaran. Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala Ramadan itu, Allah mencukupkan pahala sabar itu tanpa dihisap. Hisap ini dia banyak maksud. Yang kita faham hisap kira-kira kan. Kita akan dikira amalan kita. Kalau matematik dalam bahasa Arab maksud dia ilmu hisap. Ilmu matematik itu bahasa Arab ilmu hisap, ilmu kira-kira. Jadi seolahnya mudah faham, sabar ini tidak boleh dihitung, tak boleh dikira. Para malaikat tak boleh nak catat. Okey, tengah sabar dimaki hamun sabar, kena fitnah sabar. Malaikat tak boleh nak catat berapa pahala dia ni. Subhanallah. Dan ia tidak ada batasan, terlalu banyak pahala sabar. Jadi bulan Ramadan, perhatikan apa yang berlaku Ramadan kali ini. Terlalu banyak situasi yang menaikkan kemarahan netizen, kemarahan kita.
Dan ramai yang tidak mampu sabar. Maki juga, tulis benda yang kotor, sekian-sekian. Ramai sebab lapar, tak boleh nak tahan marah. Banyaklah, subhanallah, kita akan diuji. Bahkan kalau kita perasan, memang betul bulan Ramadan juga bulan ujian. Tiba-tiba je ada je ujian datang, hari-hari datang. Sebab apa? Memang Ramadan ini dia disandingkan dengan kesabaran, tuan-puan sekalian. Subhanallah, di dalam bulan Ramadan terbuka 88 pintu syurga. Terbuka 88 pintu syurga. Itu hadis yang sahih. Syurga itu ada 8 pintu. Dan antara pintu syurga yang disebut dalam hadis yang sahih 4 yang jelas. Iaitu babus siyam bagi orang yang berpuasa. Babus sedekah bagi orang yang banyak bersedekah. Kemudian babul jihad bagi orang yang berjihad. Kemudian yang keempat iaitu 4 pintu syurga dalam hadis yang sahih, babul jihad, babus siyam, babus salah, iaitu pintu orang yang salat. Empat ibadah ini ada dalam bulan Ramadan, masya-Allah. Dan 4 lagi pintu syurga itu dibahaskan oleh ulama. Dan salah satu pintu yang lain adalah babus sabr, iaitu pintu orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini bila masuk ke dalam syurga Allah akan diberikan salam yang istimewa daripada Allah dan para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum bima sabartum. Yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ketika orang yang sabar masuk ke dalam syurga, maka akan berdirilah para malaikat di setiap penjuru syurga menyambut masuk orang-orang yang sabar. Sabar kamu dengan suami kamu di dunia dahulu. Sabar kamu dengan anak-anak kamu. Sabar kamu dengan bos kamu. Sabar kamu dengan pekerja kamu. Sabar kamu dengan hidup susah. Sabar kamu dalam menahan kata-kata. Kan dalam keadaan kita boleh balas perkataan keji tu, tahan, sabar. Dalam keadaan kita tengok banyak benda yang sedih. Ya, sedih. Saya pun sedih tak boleh balik. Saya sedih juga tak jumpa mak dah sekian lama. Mak saya pun kurang sihat di kampung di Terengganu. Sedih. Tapi tahan lidah. Nak sebut, nak cakap, nak komen. Itu memerlukan kesabaran yang sangat tinggi, tuan-puan sekalian. Kalau kita tidak uji dengan sabar tahap ketika diuji dengan musibah, tapi tahanlah ketika kita nak melakukan maksiat, itu juga sabar. Nak cakap ni sabar, nak komen sabar. Kita tak tahu cerita sebenar. Subhanallah, sabar ini dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam diuji. Itulah 3 sabar. Sabar saat diuji oleh Allah melalui siapa pun, melalui harta, melalui manusia. Kemudian kita sabar dalam melakukan ketaatan. Puasa ni kena sabar. Solat pun ya Allah, kalau nak habiskan 20 rakaat tarawih tu, kalau tak sabar tak habis, tuan-puan sekalian. Kan nak habiskan 20 rakaat tapi nikmat. Tarawih yang betul-betul tak ada pertikaian para alim ulama. 4 mazhab. Tarawih adalah 20 rakaat. Nak habiskan tu kalau tak sabar tak boleh habis. Bangun, sabar. Dan sabar meninggalkan perbuatan yang keji pun perlukan kesabaran, tuan-puan sekalian. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan kesabaran, dia akan dipanggil masuk melalui pintu. Subhanallah, pintu sabar pun buka untuk dia. Pintu Ramadan juga buka untuk dia. Pintu sedekah juga buka. Subhanallah, pelbagai pintu yang terbuka. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, itulah daripada saya. Sekian. Mudah-mudahan menjawab persoalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Semoga ia menjadi panduan untuk kita warga MRCB terus berusaha untuk memperbaiki diri, sama-sama kita maksimalkan amalan dan ibadah kita. Semoga amalan dan ibadah kita sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Ustazah mohon sebagai penutup tirai untuk mohon Ustazah bacakan kami doa selamat. Subhanallah, kita jemput Ustazah Hidayah. Ustazah, doakan Ustazah. Masya Allah. Kesian saya, tak ada suara dah. Ustazah doa. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keridhaanmu ya Allah, dan kami mohon syurgamu ya Allah. Amin. Hai Allah, kami mohon perlindungan daripada neraka-Mu dan daripada murka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk mendekatkan diri kami dengan segala perbuatan yang mendekatkan diri kami dengan syurga. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk menjauhkan diri kami dan segala perbuatan yang kami lakukan yang menjauhkan kami
يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Wahai Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, ya Allah, sesungguhnya kami telah merasai kemanisan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong bantu kami ya Allah, jangan Kau tarik hidayah ini daripada diri kami ya Allah. Malahan ya Allah, tambahkanlah hidayah ini pada diri kami ya Allah. Kekalkanlah hidayah ini pada diri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah ini kepada kami pada hari ini dan juga pada hari akhir kehidupan kami di atas dunia ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wahai Allah, kami memohon daripada-Mu ya Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk kami menghadapi pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan kali ini ya Allah. Ringankanlah tubuh badan kami ya Allah untuk melakukan amal kebaikan yang akan diterima di sisi-Mu ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah, walau kami beramal sedikit ya Allah, tapi kami betul-betul mengharap ya Allah agar amalan kami diterima di sisi-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah. Akhir sekali, kami mewakili pihak MRCB dan juga Pertubuhan Khairat MRCB serta Datuk Haji Ishak ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada kedua-dua yang berbahagia, Ustazah Asma dan juga Ustazah Nurul Hidayah untuk program hari ini. Kita akhiri majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. InsyaAllah kita jumpa lagi di program akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Subhanallah. Assalamualaikum. Mana dah? Mana?